Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas hari ini kita akan sama pembelajaran kita masih lagi dalam unit 5 iaitu air pollution. So hari ini kita akan masuk dalam subtopik 5.2 iaitu air pollutants at construction sites. Sebelum kita masuk dengan lebih lanjut, kita kenal pasti dulu apa itu particulate matter. So particulate matter ataupun PM is an air pollutant consisting of a mixture of particles that can be solid, liquid, or both. They are suspended in the air and represent a complex mixture of organic and inorganic substance. Basically, PM ni adalah pencemar lah, partikel pencemar di udara yang mengandungi campuran partikel sama ada liquid, solid ataupun kedua-duanya lah. So dua-dua partikel ni dia terperangkap di dalam udara dan bercampur dengan mixture of organic dan inorganic substance. Even though individual particles are small, the total mass of particles discharged into the atmosphere is very large. So walaupun partikel ni bersaiz kecil, tetapi dia punya jumlah tu, dia punya total mass tu bila berada dalam kita punya atmosfer ataupun persekitaran kita, dia menjadi besar. Okey, seterusnya kita akan tengok berkenaan dengan air pollutants at construction site. Particulate pollutants dekat tapak pembinaan boleh dikategorikan kepada 5 iaitu dust, fumes, mist, smoke and spray. Alright, so kita akan tengok dengan lebih lanjut berkenaan dengan dust, iaitu habuk lah dust. So dust is defined as solid particles. Okay, dust adalah kategori partikel pepejal. Dia punya ciri-ciri entrained by processed gases directly from the material being handled or processed. Example, coal, ash and cement. Yang kedua, direct offspring of a parent material undergoing a mechanical operation. Example, sawdust from woodworking. Dan yang ketiga ialah entrained materials used in mechanical operation. Example, sand from sandblasting. So, dust ni biasanya bersaiz besar lah, consists of relatively large particle, which is about 100 micrometer in diameter. So dia kata kat sini dust ni biasanya terhasil daripada parent material. Contohnya daripada kayu kan. So bila kayu tu kita buat kerja-kerja kayu, kita potong kayu, hasil daripada aktiviti tu akan menyebabkan terhasilnya habuk kayu lah daripada kerja-kerja kayu tersebut. So itu adalah dalam kategori dust lah, itu salah satu contoh. Dan saiz dia diameter lebih kurang 100 mikrometer lah. So dia dalam kategori partikel yang bersaiz besar. Okey, itu untuk dust. So ini adalah contoh-contoh dust dekat tapak pembinaan yang kita biasa alami lah. Contohnya daripada simen ataupun daripada aktiviti pemotongan kayu. Untuk partikel pollutant seterusnya adalah fume. Okay, so fume is also a solid particle, frequently a metallic oxide formed by the condensation of vapors by sublimation, distillation, calcination or chemical reaction process. The particle in fumes are quite small, with diameter from 0.03 to 0.3 micrometer. So fume pun adalah dalam kategori solid particle dan selalunya terhasil akibat daripada aktiviti ataupun proses kondensasi lah. Okay. Dan saiz dia adalah antara 0.03 hingga 0.3 mikrometer. So fume dalam kategori solid particle yang bersaiz kecil. Okay, ni adalah contoh fume yang terhasil daripada aktiviti industri, contohnya daripada kilang dan juga sandblasting ataupun kuari, letupan kuari dekat site lah. Okay, seterusnya kita pergi kepada mist. Mist adalah entrained liquid particle formed by the condensation of a vapor and perhaps by chemical reaction.
Mist typically range from 0.5 to 3.0 micrometer in diameter. So mist ni adalah dalam kategori liquid particle berbanding dengan film dengan dust tadi. Film dengan dust tadi dalam kategori solid particle, tetapi mist adalah dalam kategori liquid particle. Juga terhasil akibat daripada kondensasi lah. Okay, dan saiz dia adalah antara 0.5 hingga 3.0 micrometer diameter. Okay, so basically smoke adalah dalam kategori solid particle yang terhasil akibat daripada pembakaran yang tidak sempurna lah oleh bahan-bahan yang berkarbon. Okay, itu maksud dia incomplete combustion of carbonaceous material. So saiz untuk smoke adalah antara 0.05 hingga 1 micrometer diameter. Alright, so ini adalah antara partikel smoke lah yang terhasil akibat daripada aktiviti harian. Contohnya daripada pembakaran terbuka lah ataupun pembakaran hutan. Okay, seterusnya kita pergi kepada spray. Spray adalah liquid particle formed by atomization of a parent liquid and settle under gravity. So spray ni basically adalah dalam kategori partikel cecair lah. Cecair terhasil daripada atomization of a parent liquid. Okay, dia juga settle under gravity. So kelima-lima particulate pollutant tadi adalah antara partikel pencemar lah yang terhasil akibat daripada aktiviti pembinaan ataupun aktiviti pembangunan lah, iaitu dust, fume, smoke, spray and mist. Seterusnya kita akan pergi kepada particulate matter ataupun lebih dikenali sebagai PM10. Particulate matter, although may have irregular shapes, their size can be described by an equivalent aerodynamic diameter. It is convenient to classify particles by their aerodynamic properties because these properties govern the transport and removal of particles from the air. They also govern their deposition within the respiratory system. They also associated with the chemical composition and sources of particles. Okay, ini adalah ciri-ciri PM10. So particulate matter PM10 ni biasanya bersaiz lebih kecil daripada 10 mikrometer. Dia juga mempunyai bentuk aerodinamik lah. Alright, so particle with an aerodynamic diameter smaller than 10 micrometer are referred to as coarse particles ataupun PM10. Antara kesan buruk PM10 ni, dia boleh masuk ke dalam kita punya sistem pernafasan. So PM10 may reach the upper part of the airways and lung and may cause a wide range of health problems including respiratory illness such as asthma and even cancer. Coarse particles tend to settle quickly, so their spatial impact is limited to areas near their sources. Sedimentation and precipitation can remove PM10 from the atmosphere within few hours of emission. Okay, dia cakap kat sini PM10 yang bersaiz besar, particulate yang bersaiz besar, dia boleh mendap ataupun settle dengan lebih cepat lah. Okay, so dia nyatakan kat sini sedimentation and precipitation boleh menghilangkan PM10 lah daripada kita punya atmosfera, daripada kita punya udara persekitaran, daripada sedimentation dengan precipitation. Sedimentation tu mendapan, precipitation tu maksudnya dia diserap oleh titisan air hujan. So bila kalau berlakunya hujan, hujan tu dia akan serap partikel-partikel pencemar dalam udara kita. So dia boleh membantulah untuk membersihkan udara di persekitaran. Alright, so ini adalah antara gambaran bagaimana saiz PM10 tu. Ini adalah sehelai rambut manusia, iaitu saiz selai rambut antara 50 hingga 70 mikrometer diameter. Sementara PM10 kalau tengok dalam gambar raja tu bersaiz 10 mikrometer dan lebih kecil.
Dan kita ada satu lagi kategori partikel yang lebih berbahaya lah, iaitu PM2.5. Dia lebih kecil, sangat-sangat kecil berbanding PM10 tadi. So PM2.5 ni dia lebih berbahaya lah. So bila dia masuk dalam kita punya sistem pernafasan tu, dia memang terus akan stay kat situ, memang tak dapat nak dikeluarkan. Okay, sebagai perbandingan kat sini kita boleh lihat, sini ada saiz partikel untuk sebutir pasir. Pasir saiz dia lebih kurang 90 mikrometer diameter. So cuba bayangkanlah bagaimana kecilnya ataupun halusnya saiz PM10 dengan PM2.5. Okey, tadi kita dah tengok berkenaan dengan PM10. Seterusnya kita akan pergi kepada fine particles ataupun lebih dikenali sebagai PM2.5. Okay, basically dia sama macam PM10 tadi, mempunyai bentuk aerodinamik diameter, tetapi saiz dia kita kategorikan dia pada saiz yang lebih kecil lah daripada 2.5 mikrometer. So these particles can penetrate deeply into the lung and may reach the alveolar region. So ini adalah terms lah dalam kita punya sistem pernafasan dalam badan. So PM2.5 may remain there for days or even a weeks. This particle can also be transported over long distance. Okay, disebabkan partikel ni terlalu halus, saiz dia menjadikan dia terlalu ringan lah. So bila dia terlalu ringan, sangat mudah lah dia untuk merebak dekat kita punya udara persekitaran, berbanding dengan partikel-partikel pencemar yang lain tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada diesel particulate matters. Macam nama dia lah, diesel lah. Kita panggil dia diesel. So maksudnya ini adalah particulate matters yang terhasil akibat daripada pembakaran diesel lah. Air pollution comes from the diesel engine exhaust of vehicles and heavy equipment, which is known as diesel particulate matters or DPM. So DPM ni consists sulfates and silicates, which readily combine with other toxins in the atmosphere, increasing the health risk of particle inhalation. Diesel is also responsible for emissions of carbon monoxide, hydrocarbons, nitrogen oxide, and carbon dioxide. As a result of incomplete combustion during the burning of diesel fuel, fine particles in PM have been found to cause considerable health damage. So untuk asap daripada kenderaan yang menggunakan minyak diesel, kita kategorikan dia sebagai diesel particulate matter, iaitu DPM, ya. Antara ciri-ciri DPM adalah complex and physical composition. Particles vary in size, so dia tak ada size yang umum lah ataupun yang fix lah untuk DPM ni, sebab dia ada macam-macam size. Large particles appear as soot or black smoke. Okay, kalau perasan asap daripada kenderaan ataupun vehicle yang menggunakan diesel ni, dia berwarna hitam, so kita boleh kenal pasti kita boleh kenal pasti dengan mata kasar asap yang berwarna hitam, dan juga dia menghasilkan debu ataupun debu halus-halus yang berwarna hitam jugalah. Okey, seterusnya dia boleh menyebabkan kita punya pemandangan tu terhalang dan juga menyebabkan masalah kesihatan kepada manusia. Antara environmental impact yang disebabkan oleh DPM, yang pertama adalah contributes to smoke. Dia menyumbang kepada asap lah dan jerebu. Yang kedua, reduce visibility, menghalang kita punya pemandangan. Absorb sunlight and causing global climate freezing. Okay, ni adalah antara efek yang kritikal lah terhadap sekitaran. So dia menyerap kita punya cahaya matahari daripada sampai ke muka bumi, dan seterusnya memberi impak lah terhadap pemanasan global lah. Dan bila ni berlaku, so dia akan menyebabkan efek lah kepada local climate changes. Okey, seterusnya menyebabkan global warming dekat kita punya permukaan bumi. Okey, antara health impact of DPM, ini contoh-contohnya, tapi antara yang selalu kita lihat adalah asthma attack, bronchitis,
heart attack, stroke, high blood pressure, kita ada premature birth dan premature death. Okey, itu sahaja untuk subtopik hari ini 5.2. Kalau ada apa-apa soalan boleh nyatakan dekat grup dan boleh diajukan kepada saya. Itu saja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.